Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Haryanti Jumetusin. Berita-berita utama malam ini. Pendekatan Whole of Nation penting ke arah ekonomi negara yang dinamik dan mampan. Penerapan penilaian berasaskan pedagogi inovatif penting dalam melahirkan pelajar berkeperluan khas yang berjaya. Hal-hal kepentingan bersama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia, termasuk bidang perdagangan, peluang pelaburan dan sekuriti makanan dibincangkan semasa kunjungan perpisahan Tuanan Terutama Dr. Sujatmiko, Duta Besar Istimewa Mutlak Republik Indonesia ke negara Brunei Darussalam kepada Yang Berhormat Pimpinan Rangkaian Seri Laila Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara. Perjumpaan diadakan di bangunan Dewan Majlis Jabatan Majlis Mesyuarat. Pada kunjungan perpisahan tersebut, kedua-dua belah pihak juga menghargai hubungan dua hala di antara kedua buah negara dan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan atas kerjasama yang baik sepanjang perkhidmatan Tuan Yang Terutama sebagai duta di negara Brunei Darussalam. Yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara juga menerima kunjungan hormat daripada Tuan Yang Terutama Major Jeneral Besar Farhad Abbasani, Pesuruhjaya Tinggi Republik Islam Pakistan ke negara Brunei Darussalam. Semasa perjumpaan itu, kedua belah pihak berharap hubungan kerjasama akan sentiasa berkembang dan dapat diperkukuhkan lagi melalui kerjasama dalam bidang-bidang yang sedia ada dan yang akan datang. Juga hadir yang dimuliakan Penerangkaya Perkara Majaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Festival Makanan Singapura 2023 kini diadakan dengan mempamerkan pelbagai makanan kontemporari Singapura, antaranya gado-gado Minang, tulang merah dalam kawah dan pengat durian. Dianjurkan oleh Restoran Anjung Saujana di bawah Royal Brunei Culinary dengan sokongan Suruhanjaya Tinggi Singapura dan Lembaga Pelancongan Singapura. Majlis pelancarannya berlangsung semalam di restoran berkenaan di Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei Berakas. Pelancarannya disempurnakan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, dan Tuanan Terutama Heng Ekyo, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara ini. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Festival dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 28 Februari. Persidangan Perniagaan Kebangsaan 2023 antara lain bertujuan sebagai usaha mencari kaedah bagi merangsang kerjasama antara sektor awam dan swasta ke arah mencapai wawasan Brunei 2035 di samping memajukan ekonomi digital yang mampan. Dalam temu bual bersama RTB Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua menggariskan kepentingan pendekatan Whole of Nation yang akan membawa kepada ekonomi negara yang dinamik dan mampan.
us to continue our common goals of economic diversification and also to achieve a higher economic growth, I think we both need to work together, the public sector and the private sector. So I think if what we are trying to do, encourage the private sector to do, is to continue to improve their efficiency and productivity in whatever they do, so that we have our economy will be more competitive. Not only to achieve better efficiency for our domestic market, but it also make our businesses more competitive in the regional market and even the global market. Introduce new ideas, new products to the local market, and to cater for services required by many of the foreign direct investors that come to Brunei. Persidangan Perniagaan Kebangsaan 2023 juga menyentuh mengenai ekonomi digital yang mampan. Dayang Hajah Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talib, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Brunei LNG dalam temu bual bersama RTB mengongsikan pandangan mengenai pihak yang berkepentingan boleh terlibat sama dalam usaha membangun ekonomi digital yang mampan. Really important is understanding where digitalization can play a role in your business. Can it be a strategic enabler to help you to be more competitive, to get you to see more opportunities? So one is around making sure you've got the right people, the right understanding of where it fits in your business strategy, growing capability, providing the right training, and also ensuring that we are enticing or encouraging the younger generation to come, because they are the ones who are very digitally savvy, and they respond to change very quickly. They're very resilient, so they also can help us think through new innovative ideas and strategies for our businesses. Sementara itu, Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi, Pengarah Eksekutif Kumpulan Syarikat LVK dan Pengerusi Majlis Penasihat Perniagaan APEC melahirkan pandangan mengenai kemampanan perniagaan dengan melihat di sebalik cabaran konvensional. So as Bruneian businesses, I feel that we should look more within our immediate neighbours. We live on a huge island, and if we could create our businesses and drive our businesses to service what is beyond our own borders, that is crucial. I think I've mentioned this before in previous interviews over the years, that enabling your business to grow beyond what you see in the immediate territory is part and parcel of sustainability. We are nimble as a nation because we don't have as many people, but we can adapt our approaches very easily so that we can integrate it into a greater marketplace. 4 batch ubat paracetamol suspension ditarik balik dari pengedaran. Ikuti perincian mengenai bahan beritanya seketika nanti. Penerbitan pakej bahan rujukan pendidikan khas berupa buku-buku panduan oleh Jabatan Pendidikan Khas adalah pencapaian penting ke arah memastikan pendidikan inklusif yang berjaya. Ini kerana penerapan penilaian berasaskan kemahiran dan pedagogi yang kreatif dan inovatif yang terkandung dalam buku-buku yang diterbitkan adalah penting dalam melahirkan pelajar-pelajar berkeperluan khas dapat menyumbang kepada kejayaan diri sendiri dan keluarga. Penerbitannya juga antara langkah untuk memastikan usaha membentuk pelajar-pelajar berkeperluan khas akan terus dicorak dan pihak Jabatan Pendidikan Khas akan memastikan kesinambungan buku-buku berkenaan dengan program perkembangan profesional yang berkaitan bagi memantapkan lagi kapasiti para guru pendidikan khas. Buku Rangka Kerja Pendidikan Khas ini telah menggariskan maklumat-maklumat yang komprehensif yang melaksanakan prinsip APA ataupun Access, Participate dan juga Achieve, dan juga prinsip 5A iaitu Accessibility, Adapted Curriculum, Adapted Instruction dan juga Adapted Assessment dan juga Acceptance, di mana pelaksanaan prinsip-prinsip ini akan dapat dilaksanakan mengikut 4 sumber utama,
iaitu sumber maklumat, sumber manusia, sumber fizikal dan juga sumber financial, kewangan. Manakala buku kurikulum rendah merupakan edisi pembaharuan yang mengandungi tata cara penilaian terkini mengikut cara pembelajaran teradun yang lebih sesuai dengan fasa pandemik dan mengandungi maklumat terkini selaras dengan amalan terbaik dan terkini. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Sungkurung diadakan pagi tadi. Majlis diadakan di Dewan Kemasyarakatan Mukim Sungkurung. Pengundian turut dilaksanakan secara dalam talian melalui kaedah aplikasi mudah alih e-Undi PMKK. Dua calon yang layak mengisi jawatan tersebut ialah Awang Haji Abdullah Hanif bin Orang Kaya Maharaja Dinda Haji Saman berumur 67 tahun dan Awang Haji Mustafa bin Haji Masri berumur 61 tahun. Majlis pengundian akan diteruskan lagi Ahad ini 5 Februari. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk sentiasa menjaga dua hubungan, iaitu hablun minallah, hubungan dengan Allah, dan hablun minalnas, hubungan dengan manusia. Adapun menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah dengan beribadat dan mentaati suruhannya dan menjauhi larangannya. Manakala menjaga hubungan dengan manusia pula dengan melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak-hak sesama Muslim. Salah satu daripada hak sesama Muslim itu adalah menyebarkan salam. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Keutamaan Memberi Salam. Mulia dan sangat digalakkan dalam agama kita. Salam ialah ucapan penghormatan yang berbentuk doa yang ditujukan kepada sesama Muslim sama ada yang dikenali ataupun tidak. Ini menunjukkan betapa manis dan murninya agama Islam itu dalam menghubungkan persaudaraan sesama Islam melalui pengucapan salam. Adapun hukum memberi atau mengucapkan salam itu adalah sunat, manakala menjawabnya pula hukumnya adalah wajib. Walaupun penyebaran salam itu sangat dituntut, akan tetapi ada tempat dan ketikanya kita dimakruhkan untuk mengucapkannya. Jumlah saudara baharu di negara ini bertambah apabila seorang wanita berbangsa Iban memilih Islam sebagai pegangan baharunya. Majlis pengislaman berlangsung petang tadi di sebuah kediaman di Kampung Sungai Akar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dayang Saimira, anak Sani, memilih nama Islamnya sebagai Nur Umairah Az-Zahra binti Abdullah Sani. Antara yang hadir, Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pengarah Pusat Dakwah Islamiyah. Pusat Dakwah Islamiyah telah mencatatkan seramai 30 orang telah memeluk Islam di seluruh negara sejak awal tahun ini. Dari jumlah tersebut, 12 orang adalah dari daerah Brunei dan Muara. Berikutan mesej tular di media sosial berkenaan ubat paracetamol suspension yang dikuarantin. Kementerian Kesihatan mengesahkan bahawa 4 batch ubat paracetamol suspension 50mg telah ditarik balik dari pengedaran. Ia adalah selaras dengan Standard Operating Procedure SOP Jabatan Perkhidmatan Farmasi setelah pemantauan dalaman terhadap produk tersebut mendapati kualiti produk berkenaan berkemungkinan terjejas. Penarikan balik hanya membabitkan 4 batch yang tersenarai dan tidak melibatkan batch lain yang telah dibekalkan melalui Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan. Jabatan Perkhidmatan Farmasi sedang menjalankan penyiasatan lanjut ke atas produk berkenaan dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Saintifik dan syarikat pembekal. Sebelum itu, orang ramai yang mempunyai ubat paracetamol suspension dengan nombor batch seperti yang tersenarai adalah dinasihatkan untuk tidak menggunakannya atau boleh mengembalikannya ke farmasi di hospital-hospital atau pusat-pusat kesihatan yang berdekatan.
Setakat ini tidak ada laporan telah diterima mengenai kesan mudarat yang berlaku dalam kalangan pesakit setelah memakan ubat berkenaan. Walau bagaimanapun, orang ramai adalah dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat doktor dengan segera di pusat-pusat kesihatan atau hospital-hospital yang berdekatan jika keadaan pesakit semakin merosot setelah pengambilan ubat tersebut. Kementerian Kesihatan sentiasa mengambil berat terhadap kualiti produk ubat yang dibekalkan dan sentiasa memastikan ia adalah berkualiti, selamat dan berkesan. Kementerian Kesihatan juga ingin menasihatkan orang ramai untuk tidak berasa cemas dengan penularan maklumat berkenaan. Bagi maklumat terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau melalui media sosial @moh_brunei dan @farmasi_brunei. Anggota Majlis Penasihat Perniagaan Brunei ASEAN Bank baru-baru ini telah menghadiri Majlis Penyerahan Pengerusi Mesyuarat ASEAN Bank ke-95 di Jakarta, Indonesia. Antara yang menyertai Puan Haslina Taib, anggota ASEAN Bank Brunei yang juga pengerusi Kumpulan Kerja Transformasi Digital. Tema bagi pengerusi ASEAN Bank tahun ini ialah ASEAN Centrality, Innovating Towards Greater Inclusivity. Ia juga dihadiri oleh hampir 100 delegasi. Semasa pembentangannya, Puan Haslina menyentuh mengenai pengendalian beberapa siri perbincangan dengan pakar serantau dan pihak berkepentingan untuk mendapatkan cadangan mengenai perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN. Juga dikongsikan projek legasi Brunei, Akredi, yang mempunyai 3 bidang fokus utama iaitu dompet data, perkhidmatan digital dan perkongsian ekosistem bagi memudahkan aliran perdagangan. Status harian amal baharu COVID-19 tidak ada kes berada dalam kategori 4 dan 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 132 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 87.8%, bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapatkan 3 dos vaksin, 62.7%, dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 79.1%.